Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan belajar tentang ayat aktif dan ayat pasif. Kita akan mengenali dengan lebih terperinci perbezaan antara kedua-dua ayat ini nanti. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini bermanfaat kepada anda semua. Kita bermula dengan ayat aktif. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal. Subjek asal menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Okey, mari kita perhatikan jadual yang mengandungi 5 ayat aktif. Kita lihat dulu pembahagian ayat. Bahagian 1 disebut subjek. Subjek biasanya hadir di hadapan ayat. Bahagian 2 pula disebut predikat yang hadir selepas subjek. Untuk kelima-lima ayat ini, subjek Puan Seroja, Vinod, Rania, Mirwan dan Zayana menjadi unsur yang diterangkan dan terletak di hadapan kata kerja. Untuk Puan Seroja misalnya, di hadapan kata kerja membawa. Untuk Rania, di hadapan kata kerja mengambil. Setiap kata kerja dalam ayat kelima-lima ayat ini menerima imbuhan mem untuk membawa, mem untuk membalikan, meng untuk mengambil, me untuk memancing dan me untuk menyanyikan. Jelas di sini kata kerja dalam ayat mengutamakan subjek. Kita lihat pula ayat pasif. Ayat pasif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul. Kita ada 6 contoh ayat pasif. Kita lihat satu persatu contoh ayat pasif. Yang pertama, kata kerjanya menerima imbuhan di. Yang mana imbuhan ini digunakan untuk diri ketiga sahaja. Diri ketiga bermaksud pihak atau orang yang diceritakan halnya. Untuk ayat ini kita bercerita tentang Puan Maliha. Dan kata kerja dalam ayat ini ialah dibeli. Sekiranya kita lihat ayat contoh, ada perbezaan antara dua ayat tersebut. Okey, ayat yang pertama, sofa mahal itu dibeli oleh Puan Maliha semalam. Ayat yang kedua, sofa mahal itu dibeli semalam. Ayat yang pertama lengkap dengan kata sendi nama oleh dan frasa nama Puan Maliha. Namun ayat yang kedua hilang oleh dan hilang Puan Maliha. Sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, dalam satu-satu situasi kalau kita hendak memberi penekanan kepada unsur subjek dan tidak menjejaskan makna, kata sendi nama oleh dan frasa namanya boleh digugurkan. Maksudnya di sini oleh dan Puan Maliha kita gugurkan sekiranya kita hendak fokus kepada subjeknya iaitu sofa mahal itu dan ayat itu tidak terjejas makna. Maka kedua-dua ayat ini betul sebagai ayat pasif. Untuk ayat pasif yang kedua pula, kata kerjanya menerima imbuhan ter. Ayat contoh, sofa yang mahal itu tidak terbeli oleh Puan Maliha. Untuk ayat pasif dengan kata kerja yang menerima imbuhan ter seperti dalam ayat, kata sendi nama oleh sama sekali tidak boleh digugurkan. Ayat yang ketiga ialah ayat pasif dengan kata ganti diri pertama dan kedua. Di sini ayat pasif menggunakan kata ganti diri di hadapan kata kerja dasar. Bola itu saya tendang. Saya ialah kata ganti diri pertama
Tendang ialah kata kerja dasar. Makanan itu kami beli. Kami ialah kata ganti diri kedua. Beli ialah kata kerja dasar. Kata ganti diri ni boleh berbentuk penuh seperti saya, aku, engkau, awak, kami dan kita. Ataupun boleh berbentuk ringkas seperti ku, singkatan bagi aku, dan kau, singkatan bagi engkau. Kebiasaan yang menjadi kesalahan, ayat pasif dengan kata ganti diri pertama dan kedua ditulis begini. Bola itu ditendang oleh saya. Makanan itu dibeli oleh kami. Ini salah. Ini salah kerana kata kerja pasif dengan imbuhan di hanya untuk diri ketiga sahaja. Bagi contoh ayat 4 dan 5, ayat pasif juga boleh dibentuk dengan kata kerja berimbuhan ber dan kata kerja berimbuhan ke an. Yang keenam, ayat pasif dengan perkataan kena, di mana perkataan kena berada di hadapan kata kerja dasar. Contoh, dia kena tunggu ibunya selesai menjahit. Pokok ini kena tebang oleh Dali. Hawira kena cubit oleh kakaknya. Kita lihat ayat pokok ini kena tebang oleh Dali dan Hawira kena cubit oleh kakaknya. Kata sendi nama oleh dan frasa nama boleh secara pilihan digugurkan. Kalau kita memilih untuk menggugurkan oleh dan frasa nama, ayatnya menjadi pokok ini kena tebang. Hawira kena cubit. Sebelum kita menjawab soalan ini, kita lihat dulu perbezaan antara ayat aktif dan ayat pasif. Soalan 22, tukar ayat aktif di bawah supaya menjadi ayat pasif. Mimi menghadiahkan sebuah buku cerita kepada Norma. Dalam ayat aktif, kata kerjanya mengutamakan subjek asal. Mimi ialah subjek yang menjadi unsur yang diterangkan. Menghadiahkan pula ialah kata kerja yang mengutamakan Mimi sebagai subjek asal. Sebuah buku cerita pula ialah objek asal. Untuk menukar kepada ayat pasif, kita perlu mengutamakan objek asal dan menjadikannya sebagai subjek baharu. Jadi, objek asalnya tadi iaitu sebuah buku cerita diletakkan sebagai subjek. Kemudian, kata kerja pula diberi imbuhan awalan di kerana Mimi ialah diri yang ketiga. Jadi jawapannya ialah sebuah buku cerita dihadiahkan oleh Mimi kepada Norma.